Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kali ini dengan tajuk yang akan saya bawa ialah statistik. Okey, dan di bawah topik julat antara kuartil. Okey, untuk mencari julat antara kuartil tanpa melukiskan ogive, kita perlu guna rumus median yang kita ubah suai. Okey, jadi sekiranya diberi jadual yang melibatkan contoh dekat sini ialah markah dan juga diberi juga kekerapan. Langkah yang pertama, kita kena tambah satu lagi kolom iaitu ruangan untuk kekerapan longgokan. Jadi kekerapan longgokan macam biasa. Ini kita tuliskan 6 tambah 9 ialah 15. 15 tambah 13 ialah 28. 28 tambah 12, 40. 40 tambah 8, 48. Okey, jadi soalan di sini meminta kita mencari julat antara kuartil. Jadi, untuk mencari julat antara kuartil atau ringkasnya saya tuliskan sebagai JEK. Jadi, JEK julat antara kuartil adalah bersamaan dengan kuartil ketiga tolak dengan kuartil yang pertama. Okey, jadi katalah kuartil yang ketiga ini ditulis sebagai Q3. Kuartil yang pertama ini sebagai Q1. Saya ringkaskan dia. Dan untuk mencari kuartil yang ketiga menggunakan rumus median yang diubah suai. Jadi untuk kuartil yang pertama dan kuartil ketiga kita kena ubah suai di sini. Untuk kuartil yang pertama, L ini ialah, kalau ikutkan, L ialah merupakan sempadan bawah kelas median. Sebab ini tajuknya median. L ialah sempadan bawah kelas median. Tetapi untuk kuartil yang pertama, L ini ialah sempadan bawah kelas untuk kuartil yang pertama. Jadi saya tulis sebagai L1. N pula kalau untuk median ialah N per 2. Jadi untuk kuartil yang pertama, ia adalah 1/4 dari N. Okey. Dan F di sini ialah kalau ikutkan F ialah kekerapan longgokan sebelum kelas median. Jadi yang di sini ialah merupakan F besar ini ialah kekerapan longgokan sebelum kelas kuartil yang pertama. Okay. Jadi di sini saya tulis F1. Kemudian F ini ialah FM, kekerapan kelas median. Jadi yang ini ialah kekerapan untuk kelas kuartil yang pertama. Jadi apa-apa pun kita kena cari apa dia kelas untuk kuartil yang pertama. Jadi sini saya letak F1. Kuartil yang ketiga pun serupa. Yang di sini ialah sempadan bawah kelas untuk kuartil yang ketiga. N-nya sahaja berbeza. Sini 1/4. Untuk N yang ini ialah 3/4 N. Dan F sini F3 iaitu F besar bermaksud kekerapan longgokan sebelum kelas kuartil yang ketiga. Dan F kecil ini ialah kekerapan kelas kuartil yang ketiga. Jadi saya letak F3. Jadi nampak tadi dia banyak menggunakan kita kena dapatkan kelas kuartil yang ketiga, yang ketiga dan kelas kuartil yang pertama. Kuartil yang pertama. Okey, jadi di sini kita nak cari yang mana satu. Ia merupakan kelas dia. Okey, untuk kelas kuartil yang ketiga ialah yang ini. Dia terletak pada 3/4 daripada N. 3/4 dari N. Dan kelas kuartil yang pertama ialah
1/4 dari N. Okey, jadi kita cari di sini 3/4 N-nya ialah merupakan total keseluruhan, iaitu N ialah jumlah kekerapan. Okey, jumlah yang ini. Ataupun jumlah itu boleh diperolehi di hujung sini. N. Jadi, kalau 3/4 dari N bermaksud 3/4 dari 48. Okey, dan yang ini ialah 1/4 dari 48. Okey, dengan menggunakan kalkulator, kita dapati 3/4 darab dengan 48 ialah 36. Dan kuartil yang pertama ialah 1/4 daripada 48 ialah 12. Okey, jadi daripada situ kita tengok dalam kekerapan longgokan kita. Untuk kuartil yang pertama, saya buat kuartil yang pertama dahulu, 12. 12 ialah lebih daripada 6. Jadi 12 dia dah masuk kepada yang di bawah. Okey, bermaksud kelas kuartil yang pertama, sebab dia 12 dah lebih daripada 6, dia dah masuk ke sini. Bermaksud yang ini adalah merupakan kelas untuk kuartil yang pertama. Okey, kemudian satu lagi. Kelas untuk kuartil yang ketiga ialah 36. 36 kita dapati dia dah lebih daripada 28. Dia dah masuk kepada yang di bawah. Okey, dan dia tak lebih daripada 40. Okey, jadi dia sini ialah 36 dah masuk ke bawah sini, bermaksud yang ini adalah merupakan kuartil yang ketiga, kelas kuartil yang ketiga. Okey. Okey, jadi saya buat untuk kuartil yang pertama dahulu. Kuartil pertama. Ataupun ditulis sebagai Q1. Okey, kuartil yang pertama ialah bersamaan dengan L1. L1 ialah sempadan bawah kelas kuartil yang pertama. Ini kuartil yang pertama. Ini kelasnya. Okay, kita nak cari sempadan bawah. 40 ini ialah had bawah. Kita nak sempadan bawah. Sempadan bawahnya ialah 39 tambah 40 bahagi 2. Jadi di sini saya tulis untuk L1, untuk cari L1 adalah sama dengan 40 tambah dengan 39 ataupun 39 tambah dengan 40 bahagi 2. Jadi kita dapat L1 ialah 39.5. Itu L1. 1/4 N dah ada dekat sini tadi, 12. Kemudian F1, F besar ialah kekerapan longgokan. Okey. Yang ini F besar ialah kekerapan longgokan. Okey. Jadi, untuk F1 ialah kekerapan longgokan sebelum. Saya catat kat sini. Longgokan sebelum. Okey, jadi kalau ini Q1, kekerapan longgokannya ialah 15. Tetapi kita nak yang sebelum. Okey, yang sebelumnya ialah 6. Kekerapan longgokan sebelum kelas median. Okey. Jadi ialah 6. Jadi itu ialah F1. Ialah 6. Kekerapan longgokan sebelum kelas kuartil yang pertama. Okey. Kemudian F1 ialah kekerapan kelas kuartil yang pertama. Okey, untuk F1 ialah yang ini. Saya tunjukkan anak panahnya. Mula-mula kita dapat F besar di atas sini. Untuk dapatkan F1, kita turun ke bawah satu step. Okey, kita turun ke bawah satu step ke sini. Jadi ini ialah F1. Jadi F kecil 1.
ialah 9. Dan C ialah, pengiraan untuk C ialah, kita boleh gunakan sempadan atas tolak sempadan bawah. Jadi 44.5 tolak dengan 39.5, iaitu kita dapati dia punya C-nya ialah 5. Ataupun kita boleh kira daripada 40 sampai 44, guna tangan saja untuk cari C. 40, 41, 42, 43, 44. Jadi ada 5 semua sekali. Okey, sekarang bila kita dah dapat semua maklumat, kita masukkan ke dalam persamaan yang ini, rumus yang ini, iaitu Q1 adalah sama dengan L1. L1-nya 39.5, 39.5, kemudian tambah, jangan lupa tambah. Okey, buat kurungan 1/4N, 1/4 daripada N ialah 12. Tolak dengan F1, F besar, tadi kita dah dapat iaitu 6. Bahagi dengan F kecil 1, iaitu 9. Okey, untuk kurungan, dan kita darab dengan C. C-nya ialah 5. Okey, jadi kita dah dapat semua, dan tekan kalkulator, selesaikan yang sebelah sini dahulu. Kemudian tambahkan dengan 39.5. Jadi kita dapat jawapannya ialah, untuk Q1, jawapannya ialah 42.833. Seterusnya, saya nak mengira pula kuartil yang ketiga. Okey, tadi kita dah kira kuartil yang pertama, kita kira kuartil yang ketiga. Jadi saya tulis di sini, kuartil ketiga ataupun Q3 adalah sama dengan, sama macam tadi, kita kena pasti apa dia L3, F3 dan F kecil 3. Okey, jadi di sini yang pertama sekali ialah L3. L3 ialah, di sini L3. L3 ialah merupakan sempadan bawah kelas kuartil yang ketiga. Ini kuartil yang ketiga, sempadan bawahnya ialah merupakan hasil tambah 49 dengan 50 bahagi 2. Okey, kita akan dapati 49 tambah 50 bahagi 2 ialah 49.5. Okey, kemudian kita cari pula F1. Ini F1, tapi ini kuartil ketiga F3. F3 pula ialah kekerapan longgokan sebelum. Okey, kekerapan longgokan sebelum kelas kuartil yang ketiga. Okey, jadi kalau F besar ialah kekerapan longgokan sebelum. Sama jugalah dekat sini. Kekerapan longgokan sebelum. Iaitu kalau kuartil ketiga, di sini kelasnya, kita cari kekerapan longgokannya ialah yang ini. Kekerapan longgokan sebelumnya ialah yang di atas. Ini kekerapan longgokan untuk kuartil yang ketiga, tetapi kita nak yang sebelum. Okey, jadi yang sebelum yang di atas. Buat apa? 28. Okey, kemudian F kecil 3. F3. F kecil ialah kekerapan kelas median. Bukan median, kekerapan kelas kuartil yang ketiga. Jadi sebab ini kita bercerita pasal kuartil yang ketiga. Jadi ini dia punya kekerapan longgokannya. Jadi yang ini ialah F3. Jadi kita turun ke bawah untuk dapatkan F kecil 3. Okey, kalau ini tadi ialah F besar 1, kita turun ke bawah satu step condong macam ni untuk dapat F1. Okey, jadi F3-nya ialah 12.
Okey, kemudian yang ini kita dah tahu L3, F3, F besar 3, F kecil 3 pun dah tahu. C sama saja dengan yang ini. Kemudian 3/4N kita dah buat tadi. 3/4N ialah 36. Okey, sekarang saya masukkan ke dalam rumus. Dalam formula ini, Q3 iaitu mula-mula L3 mengambil 49.5 tambah, okey, buat kurungan 3/4N. 3/4N ialah 36 tolak F besar 3. F besar 3 ialah 28 bahagi dengan F kecil 3. 12. Okey. Kemudian darabkan dengan saiz dalam kelas. Saiznya sama saja. Semua ni sama saiznya, iaitu menggunakan sempadan atas tolak sempadan bawah. Kita dapat 5. Okey. Dan kita dapati, tekan kalkulator, kita dapati nilainya ialah untuk Q3 adalah sama dengan 52. 50. Okey, potong ini. 52.833. Dan nak habis dah dakwat saya ni. Okey, jadi barulah kita cari kehendak soalan, iaitu mencari julat antara kuartil. Julat antara kuartil adalah sama dengan kuartil yang ketiga tolak kuartil yang pertama. Kuartil yang ketiga ialah 52.833. Kita tolakkan dengan kuartil yang pertama, iaitu 42.833, dan kita dapati jawapannya ialah julat antara kuartil tolakkan, kita dapati nilainya ialah 10. Okey, jadi kita boleh mencari julat antara kuartil tanpa melukiskan ogive dengan kita mengubah sesuai formula untuk median. Okey, jadi saya harap anda semua dah pun faham, dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Share dengan kawan-kawan. Jumpa lagi di video yang akan datang.